اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Diucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi lagi hadir ke dalam channel Radio 12 Malam bersama dengan saya, Angah. Baik, saya ucapkan juga selamat datang kepada kawan-kawan yang baru saja terjumpa channel ni. Jadi untuk makluman pada peminat Tamar Jalis, dia ada di playlist. Sekarang ni kita dah jilid yang kedua. Dan juga pada peminat cerita Tok Awangah, ada juga episod-episodnya di dalam playlist. Boleh follow dia punya jalan cerita di sana ya. Okey, baik, kita tak nak ngoceh terlalu panjang. Atan tak kisah. Awal sangat. Kita akan teruskan dengan episodnya ke-39 dari Tamar Jalis, siri bercakap dengan jin, yang bertajuk Dendam Orang Sabar. Selama 1 minggu, saya dan Datuk berada di kampung Kiai Muslih. Boleh dikatakan hari-hari hujan turun. Kalau tidak sebelah pagi, sebelah petang pasti hujan. Orang-orang mula mengerjakan sawah masing-masing. Walaupun masalah kemarau yang melanda kampung itu sudah berakhir, tetapi Kiai Muslih meminta Datuk tinggal di situ untuk beberapa bulan lagi. Kiai Muslih menjadikan Datuk teman rapatnya untuk mengajar agama di beberapa buah kampung sekitar daerahnya. Kenapa yang Datuk terima permintaan dia tu? Soal saya kepada Datuk pada suatu pagi. Datuk tersenyum dan memberitahu saya dia terpaksa berbuat demikian kerana dia merasakan keselamatan diri Kiai Muslih masih lagi tidak terjamin. Tetapi Datuk sendiri tidak dapat mencari siapakah orang yang mahu menjahanamkan diri Kiai Muslih ini. Alamat dan petua yang aku pakai bagaikan memberitahu sesuatu yang tidak baik. Apa salahnya kalau kita tengok dan lihat dulu, Tamar? Lagipun Kiai Muslih itu orang yang berilmu. Banyak yang boleh aku belajar dari dia. Demikian Datuk memberitahu saya dan saya tidak membantah apa juga kemahuan Datuk. Sepanjang masa saya dan Datuk tinggal di rumah Kiai Muslih, ternyata rumahnya tidak putus-putus dikunjungi oleh para penduduk. Mereka datang menemui Kiai Muslih dengan berbagai-bagai maksud. Kebanyakan yang datang itu adalah orang-orang sakit dan sudah puas menemui doktor. Tetapi sakit yang ditanggung tidak juga mahu sembuh. Bila mereka menemui Kiai Muslih, dengan izin Allah, penyakit yang dirawat itu terus sembuh. Biasanya, Kiai Muslih akan memberikan orang yang sakit itu minum air sejuk yang sudah dijampinya terlebih dahulu. Kemudian, tangannya akan bergerak sendiri mencari bahagian-bahagian yang sakit. Bila sudah bertemu, disempurnakanlah dengan membaca ayat suci dari Al-Quran. Kemudian pesakit itu akan diubati dengan ramuan tradisional. Perbuatannya itu seperti tidak masuk di akal. Tetapi anehnya, kebanyakan pesakit yang dirawatnya sembuh ataupun bertambah kurang penyakitnya. Kerana kebolehannya yang luar biasa itu, Kiai Muslih amat dihormati oleh para penduduk di situ. Dia dianggap sebagai orang tua yang berilmu tinggi. Saya amatlah kagum dengan sikap Kiai Muslih yang tidak pernah membesarkan diri. Dia amat menghormati Datuk. Dan melihat kepada keadaan itu, mustahil ada orang lain yang mahu memusuhi dirinya. Aku ni gagal mengubat dan memulihkan semangat seorang lelaki di Tanjung Malim. Kiai Muslih mengadu pada Datuk. Apa sakitnya? Bila bulan terang, dia akan menjerit. Penyakitnya ni cukup ganjil. Aku yakin yang dia dirasuk syaitan. Rumahnya tu besar dan pada setiap malam dia tidur dengan perempuan cantik. Aku harap sangatlah kau dapat tolong aku. Tengoklah dulu. Aku ni harap benar-benar pertolongan kau ni. Begini sajalah, minggu depan kita ke sana. Datuk memberikan jawapan. Kiai Muslih cukup gembira sambil memandang ke halaman rumahnya. Datuk menggeliat lemah dan saya melihat jam di tangan. Sudah pukul 3 petang. Kerana keadaan cuaca agak baik, Kiai Muslih mengajak Datuk melihat tanah sawahnya. Datuk memenuhi permintaannya itu.
Ketika berjalan di tepi sawah itu, anak muda yang mempersendakan Kiai Muslih muncul di hadapan kami. Anak muda itu terus menahan perjalanan kami. Dia rapat pada Kiai Muslih. Pinangan saya ditolak. Apa kurangnya saya dengan anak muda dari langkap tu? Nada suara anak muda itu keras. Suri hati yang tak mahu, lagipun jodoh kau dengannya kan tak ada. Sudahlah, muka dia macam sial. Anak muda itu terus meninggalkan kami. Kiai Muslim masih lagi tersenyum menghadapi peristiwa itu. Amboi garang betul dialog dia malam ni. 2 hari kemudian sesudah peristiwa di tepi sawah itu terjadi, penduduk-penduduk kampung Kiai Muslim menjadi gempar. Seorang wanita berusia dalam lingkungan lebih kurang 30-an ditemui mati di pinggir sawah. Seluruh badannya hitam. Perempuan malang itu ialah sepupu dengan anak muda yang mempersendakan Kiai Muslim di Dewan dahulu. Serentak dengan itu, tercetus kabar-kabar angin yang mengatakan perbuatan itu dilakukan oleh Kiai Muslim. Orang yang tidak bertanggungjawab menyebarkan berita itu mengatakan yang Kiai Muslim memelihara syaitan dan perbuatannya itu dilakukan sebagai membalas dendam pada anak muda yang menjatuhkan air mukanya di khalayak ramai. Golongan yang tidak bertanggungjawab itu lalu mengapi-apikan anak muda yang sememangnya memusuhi Kiai Muslim supaya melakukan sesuatu. Anak muda yang sudah hilang perhitungan itu lalu bertindak liar. Anak muda itu terus mendatangi rumah Kiai Muslim. Kerana Kiai Muslim tidak ada di rumah, anak muda itu terus memukul isteri Kiai Muslim, kemudian menikam cucu Kiai Muslim iaitu Suryati hingga mati. Saya yang baca ni pula geram, beria pula anak-anak muda. Dan saya sendiri yang baca ni pun masih menanti tertunggu-tunggu siapa yang datang rumah Datuk dia ni. Sakan. Baik, kita teruskan. Minta maaf suara saya malam ni ada problem sikit. Saya tak apa nak sihat ni. Kaki saya injured. Tapi tak apa, saya teruskan juga ya. Anak muda itu terus mencari Kiai Muslim yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya dari kedai. Anak muda itu tanpa berkata sepatah apapun terus menikam Kiai Muslim. Kiai Muslim rebah ke bumi. Saya dan Datuk secara kebetulan pula tidak pulang bersama dengan Kiai Muslim dari kedai pada petang itu. Bila kami sampai ke tempat kejadian, Kiai Muslim masih lagi bernyawa. Kami segera membawanya ke rumah. Sampai di rumah, Kiai Muslim mendapati cucunya sudah tidak bernyawa lagi dan kepala isterinya berdarah. Datuk terus merawat Kiai Muslim. Datuk juga menasihatkan Kiai Muslim supaya bersabar. Saya disuruh oleh Datuk supaya tinggal di rumah Kiai Muslim kerana Datuk mahu melaporkan kejadian itu pada pihak berkuasa. Saya terus duduk di sisi Kiai Muslim yang terbaring di dalam rumahnya. Tiba-tiba saya terkejut. Kiai Muslim bangun. Mukanya merah. Dia boleh berjalan macam orang sihat. Kau uruskan bersama datukmu jenazah cucu aku ni ya? Katanya pada saya. Mau ke mana pula tu? Tanya saya. Kiai Muslim tidak menjawab dan terus keluar rumah. Kehilangan Kiai Muslim merungsingkan hati Datuk. Walaupun isterinya sudah dihantar ke hospital Teluk Intan dan jenazah cucunya sudah dikuburkan, Kiai Muslim tidak juga muncul-muncul. Kesempatan itu digunakan dengan sebaik-baiknya oleh pihak yang menyebarkan fitnah. Kononnya Kiai Muslim melarikan diri kerana tidak sanggup menghadapi kemarahan orang kampung terhadap perbuatannya. Datuk menafikan semua tuduhan itu. Akibatnya, Datuk dituduh bersubahat sama dalam kerja terkutuk itu. Datuk diberi kata dua untuk membuktikan kebenaran cakapnya itu dalam tempoh 2 hari oleh ketua kampung. Jika Datuk gagal, ketua kampung minta Datuk dengan hormatnya keluar dari kampung tersebut. Tamar, macam inilah ujian yang berat buat aku. Kita harus menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, Tamar. Kata Datuk pada saya, sebaik saja dia pulang dari menemui ketua kampung kira-kira pukul 2 petang. Selepas sembahyang zuhur di kampung tersebut, Datuk terus menuju ke rumah Kiai Muslim. Dia terus duduk bersila di anjur rumah tersebut. Kedua belah tapak tangannya terlekap atas tempurung lututnya. Datuk bertafakur. Keimanan Kiai Muslim ini tercabar. Sabarnya sudah hilang. Dia mahu membalas dendam yang sepatutnya tidak boleh dilakukan olehnya. Kemarahan yang dipengaruhi syaitan sudah menguasai dirinya. Dengan mendadak Datuk bersuara. Wajahnya kelihatan muram. Datuk mengajak saya pergi ke arah kawasan bukit yang terdapat di situ. Cuaca yang tadinya terang mula muram dengan awan hitam di langit. Datuk dan saya terus meredah hutan tebal.
Akhirnya, kami sampai di satu kawasan lapang. Di atas batu besar, kelihatan Kiai Muslih duduk bersila bertafakur. Mantera hitam, mantera putih, bersatulah. Kedengaran suara Kiai Muslih. Kemudian Kiai Muslih menumpukan kekuatan batinnya, menyatukan rasa dengan alam. Dari mulutnya terkeluar bermacam-macam mantra yang kian lama kian keras diucapkannya. Kiai, berhentikan perbuatan tu. Kau sudah dipengaruhi setan, jerit Datuk berkali-kali. Kiai Muslih mempersetankan larangan Datuk. Dia terus membacakan mantranya. Awan hitam di langit semakin menebal dan guru pula mula bersahut-sahutan. Datuk menggunakan kekuasaan batin untuk menghubungi diri Kiai Muslih. Saya lihat dahi Datuk berpeluh dan mukanya merah macam udang yang kena bakar. Tiba-tiba Datuk tersungkur atas bumi macam dihentakkan sesuatu. Saya mula resah tidak menentu. Dalam keadaan yang cemas itu, hujan pun turun bersama dengan petir. Hujan bagaikan dicurah-curah lakunya, cukup lebat bersama dengan angin dan petir. Datuk saya lihat bergerak dan merangkak ke perdu pokok besar. Saya pun mengikutinya berteduh di situ. Datuk menangis terseduh-seduh. Dia tidak putus-putus menyatakan rasa kesalnya terhadap tindakan Kiai Muslih yang terburu-buru itu. Semuanya sudah menjadi bubur tamar. Aku tidak berdaya menahan kemarahan orang yang paling sabar, ujar Datuk dalam sedu-sedan yang memanjang. Hujan lebat terus mencurah-curah. Beberapa kawasan rendah mula dinaiki air. Menjelang waktu maghrib, seluruh kampung dilanda banjir besar. Gelombang banjir yang besar itu menghancurkan apa sahaja yang merintanginya. Kiai Muslih terus membacakan mantranya tanpa mempedulikan hujan dan petir yang meledak di atas kepalanya. Datuk masih juga berusaha untuk memulihkan semangat Kiai Muslih ke alam nyata. Datuk menggunakan segala kepandaian yang ada pada dalam dirinya, namun usahanya gagal. Saya sudah menggigil, kulit badan pula terasa kecut. Tetapi Datuk saya lihat tidak mengalami apa yang saya alami. Badannya sentiasa panas dan nampak berasap. Kiai, kau sudah sesat tu, pekik Datuk dengan sekuat hati. Serentak dengan itu, Kiai Muslih menoleh ke arah Datuk. Tiba-tiba, kilat menyambar dengan kuatnya di kepala Kiai Muslih. Lidah petir yang tajam itu menyambar ke arah Kiai Muslih. Terdengar satu gegaran yang amat kuat. Seluruh kawasan itu dijilat api. Seluruh tubuh Kiai hangus terbakar. Saya terus pingsan. Bila saya sedar dari pingsan, saya dapati Datuk duduk bertafakur atas bahu di tempat Kiai Muslih duduk. Datuk membacakan ayat-ayat Quran dengan nyaring dan kuat. Hujan beransur-ansur teduh dan akhirnya berhenti terus. Allah yang Maha Besar telah menunjukkan pada kita bahawa perbuatan membalas dendam sesama manusia tidak diperkenankan. Dalam membalas dendam, orang yang tak berdosa akan terkorban, kata Datuk pada saya. Kemudian Datuk melihat mayat Kiai Muslih yang hangus. Esoknya, bila banjir beransur turut, berturut pula dah. Esoknya, bila banjir beransur surut, Datuk pun menemui ketua kampung dan menceritakan perkara yang telah berlaku. Ketua kampung mulai sedar dan insaf. Ketua kampung mengakui yang dirinya telah banyak membuat kesilapan dan percaya pada kabar-kabar angin. Akibatnya, banyak anak buahnya yang tidak berdosa menjadi korban. Ketua kampung juga memberitahu Datuk, anak muda yang menjadi musuh Kiai Muslih hilang di bawah air yang melanda kampung tersebut. Walaupun begitu, Datuk tetap menasihatkan ketua kampung supaya bersabar. Ketika saya dan Datuk meninggalkan kampung tersebut menuju ke Tanjung Malim, kami mendapat kabar yang ketua kampung juga menemui ajalnya secara ngeri. Ketua kampung mati ditimpa pokok kelapa ketika membersihkan kawasan rumahnya dari sampah sarap yang dibawa oleh air ketika banjir. Datuk hanya terdiam mendengar berita itu dan terus menghadiahkan Al-Fatihah pada roh ketua kampung. Saya tahu, Datuk pergi ke Tanjung Malim untuk menunaikan permintaan arwah Kiai Muslih untuk mengubati penyakit ganjil yang dihadapi oleh seorang lelaki di tempat tersebut. Kerana kami sampai ke Pekan Tanjung Malim pada waktu senja, kami terus menuju ke masjid. Setelah menunaikan solat maghrib dan isyak di Masjid Tanjung Malim, kami terus pergi ke sebuah kedai makan di pekan tersebut. Datuk terus bertanya pada tuan punya kedai tentang seorang lelaki yang tinggal di rumah besar dan mengidap penyakit ganjil. Tuan punya kedai itu memberikan jawapan yang menghampakan, tetapi dia berjanji pada Datuk untuk menemukan Datuk dengan penghulu. Barangkalilah penghulu tahu. Kalau dia tidak tahu, saya akan membantu Encik,
ujar tuan punya kedai. Setelah membayar harga makanan dan minuman, Datuk dan saya pun segera beredar dari kedai tersebut. Saya kiralah Datuk akan menginap di hotel pada malam tu. Kiraan saya itu tidak tepat. Datuk mengambil keputusan untuk tidur di masjid saja. Kita tidur kat masjid lah ya, buat amalan sikit. Sementara kita ni masih hidup ni, buatlah mana patut untuk bekalan hari akhirat, kata Datuk pada saya. Ketika itu kami sedang melintasi lantasan kereta api yang dibina atas dada jalan raya. Beberapa buah lori dan kereta membunyikan hon menyuruh kami berjalan ke tepi. Hati saya tiba-tiba jadi marah dengan sikap pemandu kenderaan itu. Mereka memandu agak laju sambil memasang lampu besar tanpa memikirkan keselamatan orang-orang yang sedang berjalan kaki. Pemandu-pemandu kenderaan itu merasakan jalan raya tersebut adalah hak mereka sahaja. Mereka seolah-olah berlumba di jalan raya, sama ada mereka datang dari arah Kuala Lumpur ataupun arah Ipoh. Jadi untuk makluman, masa tu lebuh raya Siem River Tanjung Malim masih belum ada ya. Masing-masing mahu sampai segera ke tempat yang dituju. Mata saya dan Datuk jadi silau akibat suluhan lampu kenderaan. Kadang-kadang manusia ni, bila dapat kemudahan, tak pernah bersyukur pada Allah dan tidak pula mahu memikirkan tentang orang lain yang tak ada kemudahan. Rungut Datuk. Saya menggigit bibir sambil memijak rumput di tepi jalan. Sesekali saya merenung ke arah tiang dan lampu jalan yang setia memancarkan cahaya. Waktu saya dan Datuk masuk ke kawasan masjid, kami bertemu dengan seorang lelaki berumur sekitar 70-an. Dia memakai kain dan baju Melayu serta memakai serban hijau. Orang tua yang kelihatan gagah itu memberi salam. Datuk membalas salamnya dan terus berjabat tangan. Ke mana? Tanya orang tua itu pada Datuk. Cadang tu nak bermalam di masjid ni. Memang baguslah tu. Berlindung di rumah Allah, nanti awak dapat syafaatnya. Tetapi sebelum tu eloklah awak melaporkan diri ke balai polis dan nyatakan yang awak nak bermalam dekat masjid ni. Apakah ini undang-undang? Undang-undang di sini. Orang tua yang berserban hijau itu terdiam sejenak dan memalingkan mukanya ke arah Pekan Tanjung Malim. Saya tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas kerana cahaya dari lampu jalan tidak berapa kuat menyinari kawasan masjid. Bukan undang-undang, tapi untuk keselamatan diri awak. Bukan awak tak tahu, kawasan sekitar Tanjung Malim belum jadi kawasan putih. Sekarang ni kan zaman darurat, musim orang komunis mengamuk. Jelas orang tua itu tanpa memandang wajah Datuk. Baiklah, saya faham sekarang. Terima kasihlah atas nasihat awak ya. Sama-sama. Nama saya ni Haji Ramli. Dan saya nak balik dah sekarang ni. Sebaik saja dia mengakhiri kata-kata itu, dia terus berjalan menuju ke arah jalan raya. Datuk terpinga-pinga. Ada semacam kekesalan terbayang di wajah Datuk kerana tidak sempat memperkenalkan dirinya pada orang tua itu. Tetapi Datuk mematuhi nasihatnya. Kami terus menuju ke balai polis. Salah seorang anggota polis yang bertugas pada malam itu menyambut kedatangan kami dengan ramah. Saya melihat jam yang tersangkut di dinding balai polis sudah hampir pukul 12.30 malam. Untuk makluman balai polis ni betul-betul sebelah dengan masjid. Memang jiran, memang betul-betul sebelah. Ya, apa halnya pakcik? Saya ni dan cucu saya ni nak report diri. Lapor dirilah ya. Kami nak tidur dekat masjid, kata Datuk. Inilah yang sebaiknya untuk faedah bersama. Waktu darurat begini, kadang-kadang ada pemeriksaan mengejut waktu malam yang masanya tidak menentu. Siapa yang suruh pakcik kemari ya? Haji Ramli. Haji Ramli? Anggota polis itu nampak resah sambil mengerutkan dahinya. Anggota polis itu merenung wajah Datuk penuh keraguan. Kenapa Encik? Macam ni, Haji Ramli itu sebenarnya sudah mati kira-kira 6 bulan yang lalu dalam serangan hendap komunis di Berang. Siapa dia Haji Ramli yang sebenarnya, Encik? Dia sebenarnya sarjan di balai polis ni. Dia tu orang Kuala Kelawang, Negeri Sembilan. Agaknya, pakcik ni silap orang. Pakcik dah mengantuk agaknya. Anggota polis yang bercakap dalam lorak kedah itu mengetawakan Datuk. Dia lorak kedah rupanya. Tak apa, nanti kita try ya. Sesungguhnya Datuk tidak tersinggung dengan sikap anggota polis itu. Dan Datuk tidak mahu pula untuk mempertahankan kenyataan yang dilihatnya. Barangkali Datuk memikirkan perbuatan itu satu perbuatan yang sia-sia. Cukup sukar menerangkan sesuatu tanpa bersandarkan pada kenyataan yang logik. Barangkali cakap Encik itu betul lah.
kata Datuk. Sebaik saja anggota polis itu berhenti ketawa. Anggota polis itu minta kad pengenalan. Untuk makluman, kad pengenalan lama dulu yang lama yang bentuknya kembar dua dari kertas biasa dan ukuran gambarnya besar sedikit dari ukuran gambar kad pengenalan sekarang. Okey. Anggota polis itu menatap gambar Datuk sejenak, kemudian mencatatkan sesuatu di kertas. Kad pengenalan Datuk dikembalikan. Saya pula sudah 2-3 kali menguap panjang. Pakcik ni mahu ke mana sebenarnya ni? Luar utara. Baik kita ulang lagi sekali. Dah lah ni, pakcik ni sebenarnya nak pergi mana ni? Soal anggota polis itu lagi. Saya ni datang kemari nak menolong orang sakit. Saya cuma menunaikan amanat seorang kawan. Pakcik ni Tok Pawang ke? Tidak. Dukun? Tidak. Bomoh? Juga tidak. Saya sekadar mahu membuat jasa sesama manusia. Pakcik ni memang ganjil betul lah orang dia. Dalam dunia ni tak ada manusia yang ganjil. Semuanya sama belaka. Anggota polis itu tersenyum sinis. Kemudian dia menyerahkan sekeping kertas kuning yang tercatat nama Datuk dan nombor report. Kertas itu Datuk masukkan semula ke dalam saku bajunya. Terima kasih Encik. Sama-sama pakcik. Ni bila pakcik nak tinggalkan masjid untuk pergi ke mana-mana, sila lapor balik kat sini lah. Baik Encik, baik. Datuk dan saya pun meninggalkan balai polis menuju ke masjid. Bila berada dalam perut masjid, Datuk terus membaca Al-Quran. Dan saya pun mencari tempat yang sesuai untuk merebahkan badan. Tempat yang sesuai saya temui. Badan pun saya rebahkan dalam beberapa saat saja. Saya sudah tidak dapat mendengar suara Datuk. Rasa marah dan geram mula menguasai diri saya. Kerana terlalu geram, saya genggam penumbuk lalu menekan penumbuk ke dinding masjid. Hingga buku 5 saya terasa sejuk menyentuh simen dinding. Siapalah yang tidak meradang sedang nyenyak tidur dipaksa bangun. Sialah. Pekik saya. Jangan biadab. Balas Datuk. Serentak dengan itu, tangan kanan Datuk menekan rahang mulut saya. Lepas itu, dia menekan pangkal pelipat kaki kanan saya beberapa minit. Hinggakan muka dan badan saya berpeluh. Badan saya terasa segar dan bertenaga. Rasa mengantuk dan malas terus hilang. Datuk terus menarik tangan saya menuju ke pintu masjid. Di situ sudah sedia menanti 2 orang lelaki. Mereka tersenyum merenung pada kami. Salah seorang dari lelaki itu saya kenali, iaitu anggota polis yang kami temui di balai polis tadi. Dan seorang lagi saya tak kenal. Orangnya kurus, memakai baju kemeja putih dan berseluar kuning. Wajahnya tu nampak muram. Ada apa Encik? Encik nak periksa kami ke? Tanya saya. Tak. Jadi kenapa Encik datang kemari? Datuk menyoal pada anggota polis itu. Saya lihat anggota polis yang menyandang senjata api di bahunya tersenyum. Gini pakcik. Dia ni kawan saya dan kerja dia pun macam saya juga. Dia nak minta tolong. Tengokkan anak dia Had yang tak henti-henti nak menjerit. Anggota polis itu menjelaskan tujuan yang sebenar. Datuk termenung sejenak. Ada rasa kurang senang hati terpamir di wajahnya. Memang Datuk tidak berapa suka orang lain tahu tentang kebolehannya. Datuk gigit bibir. Saya minta Tok Pawang tengokkan saja. Rayu lelaki yang memakai baju putih sambil merenung wajah Datuk. Anggota polis di sebelahnya tidak berkata apa-apa. Saya ni bukan pawang dan saya ni bukan bomoh, kata Datuk serius. Wajah lelaki yang berbaju putih itu segera berubah. Lah ni pakcik, kami ni betul-betul nak minta tolong pakcik ni. Anggota polis itu pula merayu. Lagi sekali Datuk termenung panjang. Saya ni bukan bomoh dan bukan pawang. Saya cuma boleh berikhtiar saja. Allah yang menentukan. Nada suara Datuk lemah. Kami faham dan apa yang kami buat ni adalah ikhtiar kami juga, sahut anggota polis itu. Setelah meraba pangkal telinga kanannya 2 kali berturut-turut, Datuk memberi persetujuan untuk memenuhi permintaan mereka. Kami pun meninggalkan kawasan masjid. Dalam jangkaan saya, waktu itu sudah pukul 3 pagi kerana bintang-bintang di langit sudah berkurangan, angin pula tidak sekuat tadi bertiup. Akhirnya, saya dan Datuk sampai ke rumah yang dituju. Anggota polis Anggota polis tadi tidak turut sama. Dia kembali ke balai menyambung tugasnya. Masa berada di rumah itu, kami terdengar bunyi tembakan yang bertalu-talu dari arah barat laut. Lelaki yang berbaju putih itu memberi Datuk ada pertempuran di hutan di antara pasukan keselamatan dengan pihak komunis.
Datuk hanya anggukkan kepala mendengar penjelasan itu. Tetapi saya bagaikan terasa ada sesuatu yang ganjil. Lalu saya membuat kesimpulan bahawa diri saya dan Datuk sudah dipermainkan. Saya membuat kesimpulan itu kerana saya tidak terdengar suara orang menangis. Suasana dalam rumah itu terasa tenang dan damai sekali lampu elektriknya bersinar dengan terangnya. Saya dan Datuk duduk bersila dekat pintu sementara lelaki berbaju putih itu duduk tidak jauh dari Datuk membelakangi ruang rumah. "Mana dia anak awak?" tanya Datuk. "Begitulah keadaannya. Ada masa dia diam, ada masa dia menangis." "Bawa dia kemari." Lelaki berbaju putih itu terus memerintahkan isterinya membawakan anaknya ke ruang tamu. Isteri lelaki berbaju putih itu dalam lingkungan usia 30-an berkulit cerah dan tinggi lampai orangnya. Kelopak matanya kelihatan bengkak, barangkali terlalu lama menangis. Dia pun meletakkan anak yang dipangku itu di hadapan Datuk. Anak itu cukup nyenyak tidur. Tiba-tiba anak itu menangis dengan sekuat-kuat hatinya. Matanya terbeliak macam melihat sesuatu yang amat menakutkan. Sedangkan kaki dan tangannya bergerak-gerak macam orang menari mengikuti irama gendang yang dipalu. Datuk tidak melakukan... Ya Allah. Semula, Datuk tidak melakukan sesuatu terhadap anak perempuan itu. Budak perempuan itu cukup comel rupa parasnya, berusia kira-kira 10 tahun, berambut ikal yang dipotong separas bahu, kulitnya cerah macam ibunya juga. Dia kelihatan menarik dengan pakaian baju kebaya merah dan berkain hijau. Budak comel itu terus menjerit dan menangis hinggakan wajahnya kelihatan agak kebiru-biruan. Datuk membacakan sesuatu lalu memegang tumit kaki gadis comel itu. Tangisan dan jeritan budak comel itu berhenti. Dia kembali tidur. Datuk terus diberi penjelasan oleh lelaki yang berbaju putih. Menurut lelaki itu, anaknya sudah 2 hari 2 malam berkeadaan demikian. Sudah dibawa ke klinik swasta dan doktor mengesahkan yang anaknya tetap normal. Beberapa orang dukun tempatan pula mengatakan anaknya itu terkena sampuk ketika melintas sebuah busuk jantan sekembalinya dari sekolah. Dukun-dukun itu cuma mengubatinya. Semuanya tidak berjaya dan keadaan anaknya tetap macam tu. "Tolonglah saya, Tuan. Anak saya cuma 2 orang saja. Dialah yang tua. Seorang lagi lelaki. Apa yang Tuan syaratkan, saya akan tunai. Ambillah emas di badan saya ni sebagai cagaran." Isteri lelaki berbaju putih itu merayu-rayu pada Datuk sambil menangis. Keadaan dalam rumah sudah menjadi huru biru pula dah. Keadaan dalam rumah sudah menjadi hara biru. Ni lagi tak betul. Saya baca tak betul ke dia tak betul ni? Sekejap. Haru biru. Sekejap. Keadaan dalam rumah sudah menjadi haru biru. Beberapa orang jiran kiri kanan bangunan sederet itu terjaga. Mereka lalu datang ke tempat kami. "Begini sajalah. Saya minta awak membaca Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas seberapa banyak yang boleh. Jangan menangis dan meratap. Perbuatan itu tidak baik. Memberi peluang syaitan menguasai hati awak," kata Datuk dengan tenang. Isteri lelaki berbaju putih itu terdiam. Kemudian Datuk meminta jiran-jiran tetangga yang datang supaya pulang ke rumah masing-masing. Datuk memberitahu mereka, selagi mereka berada di situ, Datuk tidak dapat melakukan sesuatu. Permintaan itu dipatuhi oleh jiran-jiran yang datang. Suasana dalam rumah itu kembali tenang. Datuk terus menepuk lantai rumah 3 kali. Mulanya pula bergerak-gerak membacakan sesuatu. Kemudian Datuk meletakkan ibu jarinya atas dahi comel itu. Ditekannya dahi anak comel itu hingga berbekas. "Saya ni minta maaf ya. Anak awak ni suka sangat melihat kera berjoget," kata Datuk sambil memandang wajah lelaki yang berbaju putih dan isterinya. Mereka kelihatan tercengang. Datuk tersenyum lalu meminta isteri lelaki berbaju putih itu membangunkan anak lelakinya yang berusia 8 tahun. Permintaan itu ditunaikan. Bila budak lelaki yang berusia 8 tahun itu berada di depan Datuk, wajahnya kelihatan cemas. Datuk pun memegang tapak tangan kanannya sebentar. "Jangan takut ya. Cakap perkara yang betul dengan Tok," kata Datuk sambil melepaskan tangan budak lelaki yang dipegangnya. Budak lelaki itu anggukkan kepala. "Cucu sama kakak ada tengok taring kera?" "Ada." "Seronok tak?" "Seronok. Kera tu menari joget ikut gendang. Dia menari dekat kakak sambil memeluk pinggang kakak." Datuk puas hati dengan penjelasan budak lelaki itu. Datuk menyuruh isteri lelaki berbaju putih itu membawa anaknya ke kamar tidur semula. Bila isteri lelaki yang berbaju putih itu datang semula dan duduk di sisi suaminya, Datuk pun memperkemaskan silanya.
Datuk pun mengedutkan dahinya hingga pangkal kedua keningnya seakan-akan bertemu. Mata Datuk saya lihat kian mengecil. Mengapa dibiarkan anak perempuan awak dipegang oleh kera yang menari? Pertanyaan itu Datuk ajukan kepada lelaki yang berbaju putih. Lelaki itu kelihatan resah. Kemudian secara terus terang dia memberitahu Datuk bahawa perkara yang terjadi itu di luar pengetahuan isteri dan dirinya. Datuk lalu menggesa lelaki berbaju putih itu mencari kera dan tuannya. Lagi sekali wajah lelaki itu cemas. Bukanlah mudah untuk mencari kera dan tuannya pada waktu begini. Saya tak kenal dengan tuannya. Begini, aku rasa kera dan tuannya tu bermalam di kaki 5 kedai. Cubalah pergi sana. Tapi ingat, jangan kau apa-apakan dia. Bawa dia datang sini. Beritahu Datuk. Lelaki berbaju putih itu segera keluar dari rumah menuju ke balai polis dengan ditemani oleh anggota polis yang bertugas di situ. Dia pergi ke tempat tersebut. Sementara menanti kepulangan mereka, Datuk terus merawat gadis comel itu secara kebatinan. Datuk tidak menyentuh kulit gadis comel itu. Datuk hanya memusingkan hujung bajunya dengan jari kelingking. Setiap kali hujung baju itu dipusingkan, gadis comel itu akan menjegilkan biji matanya macam orang yang ketakutan. Saya hanya melihat apa yang berlaku di hadapan mata. Sementara dalam kepala saya tergambar permainan tarian kera yang pernah saya lihat. Tarian kera ini selalunya dipertunjukkan di kawasan yang menjadi tempat lalu lintas orang ramai. Kera yang menari itu dikenakan baju cantik macam baju orang perempuan serta diberi kipas yang dibuat dari bilah buluh. Tuan punya kera akan memukul gendang dan kera itu akan menari mengikut rentak dan irama gendang yang dipalu. Terima kasih kepada semua kerana sudi mendengar dari mula sampai habis. Minta maaf suara saya sedikit terganggu. Baik, insyaAllah kita akan bertemu lagi dalam 2 hari seterusnya untuk segmen Tamat Majalis. Episod yang ke-40 yang bertajuk Pemuda Menjerit Malam.